KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di jam ini. Sebelum ini kita dah belajar bagi subjek pengajian kejuruteraan mekanikal dan sekarang ini bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek sains sukan, anda cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang memang hebatlah dia ni. Datangnya daripada Johor Bahru, bukan? Ya. Yeah. Dan dia kata, dia ni nak masuk, orang kata, dia cikgu ni kelakar lah senang kata kan. Kita memang nanti-nantikan lah cikgu ini kan. Okey, nak tahu siapa yang saya cakap, guru ini, jom kita tengok profil guru hari ini. Serius, cikgu ni kelakar. Jom tengok. Teruskan cemerlang. Itu dia moto daripada cikgu ni. Bukan daripada Johor Bahru ya. Daripada Melaka. Ini dah Cikgu Taliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya dah ada 3 cucu. Apa? Itu baru sikit. Cikgu, ini sains sukan ni cikgu. Macam mana pelajar-pelajar adapt dengan format baru KSSM? Okey ke tidak? Oh, okey. Kami dah bermula Pandai kamera cikgu. Atas tu, kami dah bermula tahun 2017. Okey. Dan SPM 2018 adalah batch yang pertama. Jadi keputusan amat membanggakan. Alhamdulillah. Sebab kita ada paper 1, paper 2 dan ditambah dengan paper 3 untuk KSSM. Okey. Dan katanya cikgu ni memang hebat bersukan main bola jaring, betul ke? Allahu Akbar, dulu masa muda. Sekarang cikgu ada main sukan apa-apa? Yang terakhir saya jadi coach 2020 untuk softball. Softball. Hebat sebab saya cikgu dah masuk ke pentadbiran, jadi saya dah tak turun padang. Okey, baik. Jadi kepada anda semua hari ini kita akan tukar subjek. Kita nak belajar subjek softball lah. Adalah softball lah. Okey. Cikgu, sebelum tu cikgu apa-apa? Apa-apa pun sebelum tu, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu kita nak minta ke sini untuk kita melakukan sanitasi, boleh? Okey, boleh. Okey, jom cikgu silakan. Okey, sila gunakan hand sanitizer itu terlebih dahulu. Pancut banyak. Cikgu. Ya, cikgu, ini kan takkan suruh cikgu macam tu. Cikgu cakap kuat-kuat. Tadi ajar dulu tadi. Azhar lah, ni tak ajar. Okey, cikgu, kita pun dah lakukan sanitasi dan sekarang ini kita tengok pelajar-pelajar hari ini, sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada SMK Sungai Udang, Melaka. Ya. Betul cikgu? Ada dua. Saya dari SMK Sungai Udang. Ada 2 orang murid dari SMK Sungai Udang. Okey. 2 orang murid dari SMK Sultan Alauddin dan 2 orang murid dari SMK Dol Sains. Ya, ini dia. Kita perkenalkan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang. Cikgu, belakang cikgu ni. Salam. Ya. Cikgu, depan ada. Depan kamera ada cikgu. Jahat tau dia ni. Bukan cikgu. Okey, cikgu, kita nak perkenalkan mereka ni. Yang pertama kita ada siapa ni? Halisha boleh perkenalkan diri Halisha dan beritahu cita-cita awak. Silakan Halisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Halisha Izzati binti Hasnuadi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Dol Sains. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, cantik-cantik. Seterusnya ni, Siti. Perkenalkan diri Siti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zahidah binti Tahrin dari SMK Sultan Alauddin. Okey. Cita saya nak jadi cikgu. Cikgu, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya ini dia. Syamim nama. Okey, kenalkan diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamim bin Muhammad Nazri. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Udang, Melaka. Okey, cita-cita awak nak jadi apa Syamim? Cita saya jadi engineer. Ya, insya-Allah. Okey, seterusnya Hanis. Assalamualaikum, nama saya Zuraka Farhanis. Saya daripada SMK Datuk Dol Sains. Cita-cita saya untuk menjadi pakar pedang.
Pakar bedah. Baik, terbaik. Okey, seterusnya ini dia Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hasrul Negini bin Hasrul Afidi. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Menjadi cikgu. Amin. InsyaAllah. Dan terakhir sekali, siapa namanya tu? Assalamualaikum, nama saya Ainur Nabila Kaisar daripada SMK Sungai Udang. Cita-cita saya nak jadi pakar fisiologi. Pakar fisiologi. Ini memang subjek yang kena sangatlah cikgu kan. Ini dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Tapi kepada anda semua yang mana selepas ini, kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek sains sukan. Betul cikgu? Betul. Alright, selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya meminati subjek sains sukan kerana mempunyai bidang yang luas seperti kinesiologi, biomekanik, fisiologi, anatomi dan pelbagai lagi. Selain itu, saya lebih memahami dan mementingkan kesihatan saya dalam melakukan aktiviti harian dan aktiviti sukan. Saya mengambil subjek sains sukan ini kerana ia related dengan subjek biologi, juga merupakan subjek elektif pilihan saya. Selain itu, saya juga aktif dalam bidang sukan di mana saya adalah pemain bola jaring di peringkat MSSM dan kejohanan jemputan luar. Secara tak langsung, ia menarik minat saya untuk mempelajari ilmu sains sukan ini. Saya berharap agar saya dan kawan-kawan di luar sana lulus cemerlang dalam peperiksaan SPM, khususnya subjek sains sukan ini. Saya meminati bidang sains sukan kerana saya dapat mempelajari fisiologi, anatomi, organ dalaman dan lain-lain. Selain itu, saya dapat mempelajari organ-organ dalaman yang terlibat dalam melakukan aktiviti bersukan. Saya sangat minat dengan sains sukan kerana sains sukan merupakan sebahagian dari sumber kehidupan saya. Sebagai seorang peminat sukan dan gemar melakukan aktiviti harian yang boleh membantu saya mengekalkan kesihatan fizikal dan mental saya. Saya suka subjek sains sukan kerana ia membantu saya memahami tindak balas tubuh seperti organ-organ dalaman, sistem otot, sistem tulang, sistem sendi dan lain-lain. Ia juga dapat membantu saya supaya lebih cergas dan cerdas dalam segala permainan yang saya ceburi serta dapat meningkatkan prestasi sukan. Didik TV KPM. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek sains sukan. Dan cikgu, saya baru tahu kita bersama dengan salah seorang pemain bola jaring wakil Melaka kan. Main di peringkat MSSM. Terbaiklah Halisha. Okey. Baik, jadi cikgu, saya rasa tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek sains sukan bersama dengan Cikgu Talizah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey. Hari ini kita akan mengajar tingkatan 4 bidang 2. Kita akan mengajar tajuk bidang 2 iaitu penghasilan tenaga. Okey. Okey, pada hari ini menurut DSKP, apakah standard kandungan kita penghasilan tenaga, sistem tenaga dan perkaitannya dengan aktiviti fizikal. Okey. Okey, standard pembelajaran diharapkan selepas ini murid akan mengenal pasti ciri-ciri sistem anaerobik laktik ataupun ATPPC, sistem anaerobik laktik ataupun glikolisis anaerobik, dan sistem aerobik. Okey, yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti jenis sistem tenaga dominan yang digunakan dalam aktiviti sukan. Okey. Boleh cikgu? Okey. Kenapa saya nak tanya Akmal. Ya cikgu. Apakah tenaga? Force cikgu kalau dalam bahasa Inggerisnya. Bahasa Inggeris force memanglah. Ya. Tapi apa dia tenaga? Tenaga ni kalau kita melakukan sesuatu aktiviti cikgu kan, contohnya kita macam nak menolak ke, kita perlukan tenaga cikgu. Kalau kita nak sepak bola pun kita kena pakai tenaga. Ya. Okey, betul Jadi, cikgu? ada tenaga tak sekarang? Alhamdulillah ada cikgu. Alhamdulillah. Semua orang bertenaga. Ya. Okey, apa dia definisi? Ke Apa belakang, dia cikgu. definisi
tenaga. Ya. Okey, tenaga menurut Danforth dan Doyle 2015 ditakrifkan sebagai kapasiti untuk membuat kerja. Okey, secara keseluruhannya tenaga adalah keupayaan yang membolehkan seseorang itu melakukan apa-apa sahaja aktiviti, sama ada aktiviti fizikal ataupun melaksanakan tugas harian. Betul lah Akmal kata tadi kan? Bila kita nak membuat sesuatu aktiviti, sesuatu kerja, mesti memerlukan tenaga. Dan bila kita ada tenaga, kita cepat lesu tak? Betul. Tak adalah. Tak ada. Apa yang betul, cikgu? Apa yang betul? Tak ada. Tak adalah, cikgu. Sebab kita bertenaga. Ya. Okey, bagaimana penghasilan tenaga tu boleh berlaku? Ni kita nak tahu ni. Okey. Proses penghasilan tenaga berlaku apabila tenaga kimia yang ada dalam badan bertukar menjadi tenaga mekanikal yang membolehkan manusia bergerak dan melakukan kerja. Okey, adenosine triphosphate ataupun ATP kita panggil adalah bentuk tenaga. Selepas ni kita akan gunakan ATP sebagai sebutan tenaga yang digunakan oleh otot untuk menghasilkan pergerakan. Okay, sumber ATP boleh didapati daripada simpanan glikogen di sel otot rangka dan hati. Okey, mana kita dapat tenaga tadi? Daripada mana, cikgu? Daripada mana tadi kita dapat tenaga? Yang mekanikal, daripada kimia tenaga menjadi kimia. Tenaga mekanikal. Okey, tenaga kimia tu datang daripada mana tadi? Itu yang saya nak tahu ni, cikgu. Daripada simpanan glikogen. Macam mana nak jadi glikogen tu? Okey sayang. Daripada mana kita dapat tenaga nak? Murid-murid, daripada mana kita dapat tenaga? Alisha. Kita dapat sumber tenaga tu daripada sumber makanan. Ya, betul. Daripada makanan yang kita makan. Contoh makanan yang kita makan tadi? Contoh makanan yang kita makan boleh dapat tenaga. Nasi. Ya, nasi itu adalah nutrien apa ada dalam nasi itu? Karbohidrat, cikgu. Karbohidrat, betul. Lagi? Kita boleh dapat roti. Roti itu contoh karbohidrat. Selain daripada karbo, sayang? Selain daripada karbo? Macam saya pula ambil periksa ni. Siti. Selain daripada karbo, siapa? Aina? Siti Nur Zahidah. Aina? Selain daripada karbo? Lemak. Kita perolehi tenaga. Dan juga satu lagi protein. Ya. Betul. Contoh ikan, daging, ayam yang kita makan. Okey, jadi makanan yang kita makan tadi akan bukan makanan yang simpan. Makanan yang kita makan tadi akan diproses. Lepas tu lebihan tadi akan disimpan di dalam bentuk glikogen di dalam otot dan juga hati. Ataupun nama lain hati ni, kalau kita ada pembacaan banyak pembacaan, kita jumpa perkataan hepar. H-E-P-A-R. H-E-P Mak, saya tak keluar. Itu cikgu. A-R. Hepar. Hepar adalah bahasa Indonesia. Ataupun hati. Okey, apabila ATP tadi diperlukan, glikogen ini akan diurai sehingga membebaskan tenaga melalui satu siri tindak balas yang berlaku. Tenaga dah ada dalam otot. Dan juga hepar. Jadi bila ATP diperlukan, tenaga diperlukan, dia akan uraikan untuk menghasilkan tenaga. Okey, penghasilan tenaga tadi bergantung kepada jangka masa aktiviti. Kalau aktiviti itu memerlukan jangka masa yang panjang, jadi banyaklah tenaga yang diperlukan. Kalau jangka masa aktiviti itu pendek, tenaga tu ada sedikit. Nanti kita akan tengok apakah bentuk-bentuk sistem tenaga. Okey, next. Apa dia? Klasifikasi tenaga.
Tenaga terbahagi kepada dua, iaitu anaerobik dan aerobik. Anaerobik pula terbahagi kepada dua, iaitu anaerobik laktik dan anaerobik alaktik. Alaktik menunjukkan tidak ada asid laktik. Anaerobik alaktik. Anaerobik laktik ada asid laktik. Macam mana berlaku ni adalah melalui proses tindak balas kimia tadi. Bila tenaga diperlukan daripada step mana sampailah ke aerobik. Okey. Okey, sistem tenaga dominan. Sistem apa dia dominan tadi? Dalam soalan ni penting ni. Dia akan nyatakan sistem tenaga dominan. Apa dia sistem tenaga dominan? Sistem tenaga utama yang digunakan oleh seseorang atlet dalam acara sukan yang diceburinya. Okey, penentuan sistem tenaga ini bergantung kepada jangka masa aktiviti sesuatu sukan. Pemilihan sistem tenaga ini bergantung kepada jangka masa aktiviti sukan. Okey, sistem tenaga yang pertama. Tadi kita kata anaerobik alaktik. Anaerobik alaktik. Saya rasa macam saya dah tertinggal satu slide. Apa dia itu, cikgu? Slide saya dah hilang satu. Mana dia pergi, cikgu? Ada ke kat situ, cikgu? Mana slide saya satu lagi? Mana ni? Tak apa, cikgu. Cikgu jangan risau. Nanti dia datang balik, cikgu. Okey. Kita sambung, cikgu. Sambung lepas ini. Nanti saya cari dia. Mana dia pergi slide tu? Okey, sistem tenaga dominan ni ada 3 kan sistem tenaga ini. Ya. Bergantung kepada jangka masa aktiviti sukan. Ya. Kalau aktiviti itu mengambil masa kurang daripada 15 saat, maka kita kategorikan dia sebagai anaerobik alaktik. Ya. Tiada asid laktik Ya. Dan contoh aktiviti sukan ialah lari pecut. Lari pecut 100 meter. 100 meter. Ya. Okey, anaerobik laktik. Aktiviti itu mestilah lebih daripada 15 saat. Oh, okey. Tetapi kurang daripada 120 saat. Kita contoh larian 400 meter dan 800 meter. Okey, untuk aerobik. Ni lebih daripada 120 minit, 20 saat. Selebih daripada 120 saat, contoh larian dia adalah 5,000 meter dan juga maraton. Okey. Itu yang saya dah kehilangan ciri-ciri sistem tenaga. Itu kejap lagi dia akan datang, kita akan terangkan. Jangan risau, cikgu. Okey, contoh sistem tenaga dominan bagi pelbagai sukan. Okey, kita tengok. Olahraga balapan 100 meter. 100 meter, olahraga lompatan. Olahraga lontaran. Okey, lompatan. Contoh lompatan apa dia? Lompat jauh. Lompat jauh. Ya. Lagi? Lompat kijang. Lompat kijang. Ya. Lontaran? Lontar peluru. Lontar peluru. Ya. Lagi? Lontar lembing. Lontar lembing. Betul cikgu saya sebut. Okey. Pada murid-murid pun ingat. Kalau katakan kita beritahu lontar lembing. Dalam jawapan Ya. Salah. Oh, rejam lembing. Ya, istilah rejam lembing tu. Ya, lontar lembing. Kalau lembing kita panggil istilahnya rejaman. Oh, rejaman. Oh, okey. Kalau lontaran? Peluru. Ya. Kalau cakra? Cakrahan. Lontar cakra. Salah. Melempar cakra. Lempar cakra. Lempar cakra. Okey. Jadi kena tahu tu term tu betul. Kalau term tu salah, kalau macam tadi Akmal kata lontar lembing. Lontar lembing? Salah. Kalau calon jawab lontar lembing? Kosong markah. Okey. Baik. Okey. 400 meter lari berpagar, 800 meter
anaerobik, laktik. laktik. Sebab dia lebih 15 saat. Ya. Lebih 15 saat. Kurang 120 saat. Kurang 120 saat. Okey. Sayang, Anis. Naimi. Hasrul okey Hasrul? Hasrul. Hasrul buka mata. Okey. Okey. Untuk acara 3,000 meter lari berhalangan dan juga maraton 1,500 bermula dengan 1,500. Okey. 3,000 meter lari berhalangan, maraton adalah aerobik. Okey. Boleh tak saya katakan, saya tulis kat sini 2,000 meter. Okey. Mana dia punya ayat ni? Ada slow-slow cikgu, slow-slow. Jangan tekan sangat pecah tinggi tu cikgu. Lembut-lembut sikit cikgu. 2,000 meter. Ya. Sistem tenaga apa? 2,000 meter sistem tenaga aerobik lah cikgu. 2,000 meter kan? Okey, kita tanya pelajar lah. Betul macam tak? saya jawab ni kenapa? Betul Hasrul, tak? betul kan Hasrul? Betul. Alisha, betul tak? Betul. Sistem aerobik untuk 2,000 meter. Okey. Cikgu cakap salah. Oi, kenapa cikgu? Sebab ada tak larian 2,000 meter? Tidak ada cikgu. Jangan tersilap. Yang ada 400, 800, 1,500, 3,000 Ya. dan maraton lah. 5,000. 5,000, 10,000. Lepas tu jalan kaki kan? Ya. 5,000 jalan kaki, 10,000 larian 10,000. Okey, anak murid semua tolong ingat, jangan suka-suka hati untuk letakkan acara-acara Yang tidak ada. Yang tidak ada dalam MSM. Ingat tu. Jangan suka-suka hati letak. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Boleh kita tengok? Seterusnya ni dah pergi soalan. Oh pergi soalan cikgu. Jadi tu yang saya kata slide itu adalah ciri-ciri sistem tenaga. Jangan risau, nanti slide tu akan ada, dia akan keluar kat situ cikgu. Tak apa. Kalau tak ada pun tak apa, kita tanya aja budak-budak ni. Boleh cikgu. Anak murid saya semua tahu ni. Ya. Calon-calon dari Melaka semua dah tahu. Ya, ini kita kata apa tahu cikgu? Improvise. Ya, betul. Okey. Okey, kita jangan risau. Tak ada slide tu tak apa. Yang penting anak-anak tu tahu bahawa apa dia ciri-ciri sistem tenaga anaerobik, laktik, anaerobik, laktik dan juga aerobik. Okey, kita tanya Alisha yang pertama. Alisha. Apa ciri sistem yang pertama? Keperluan oksigen dalam penghasilan ATP. Ya, betul. Untuk apa? Cakap tiga-tiga sekali. Okey. Kalau keperluan oksigen untuk anaerobik laktik, dia tidak perlukan oksigen. Okey, tidak memerlukan oksigen. Saya patah balik ke sini lah. Okey, tidak memerlukan oksigen. Okey, kalau anaerobik laktik, dia tidak perlukan oksigen. Ya. Dan kalau sistem aerobik, dia perlukan oksigen untuk menghasilkan ATP. Ya. Okey, dalam proses penghasilan ATP tadi, untuk anaerobik laktik, kita perlukan tidak memerlukan oksigen sebab jangka masanya sangat singkat. ATP tadi disimpan di mana? Di mana ATP tadi? Otot. Di otot dan juga hepar. Kita menggunakan sistem tenaga tadi. Untuk anaerobik laktik, dia tak perlukan juga oksigen. Sebab ada lagi tambahan masa ni kan. Tapi akan berlaku proses tindak balas kimia. Tindak balas kimia ini akan menghasilkan asid piruvik, glikogen tadi kan. Akan dibakar dan akan menghasilkan asid piruvik. Dengan tiada kehadiran oksigen tadi menyebabkan asid piruvik itu bertukar menjadi asid laktik. Okey, asid laktik tadi akan menyebabkan apa, Anis? Anis, dengar ke suara cikgu? Dengan kehadiran asid laktik, apa berlaku pada otot? Ya. Anis boleh on mic ke? Mungkin Sistem Anis kedua. termute mic. Renggang, macam dia akan bengkak. Okey,
Kawan lain tolong bantu lagi. Ada jawapan lain? Apa berlaku sekiranya glikogen bertukar menjadi asid piruvik? Asid piruvik akan bertukar menjadi asid laktik. Dengan kehadiran asid laktik akan menyebabkan apa? Kelesuan otot. Ya, betul. Kelesuan otot. Itu yang otot akan bertambah lesu. Lesu. Apa kita bila kita berlari? Akmal pernah lari 800 meter? Cikgu, saya bukan nak cakap besar cikgu, tapi saya bekas atlet cikgu. Ya, betul. Atlet acara? Acara 400 meter dan juga 200 meter. 400 meter Ya. Dengan siapa? Tak, dengan acara apa tadi? Oh, dengan acara 200 meter. 200 meter. Okey, betul lah tu. 200 meter dengan 400 meter. Okey, 400 meter kita menggunakan anaerobik laktik. Akmal lari tu di tahap di jarak yang berapa ratus yang rasa letih, kaki dah mula tak boleh angkat. Selalunya kalau 400 meter, last 100 meter tu cikgu. Ya, dekat curve tu kan. Dekat curve tu, tapi itulah masa untuk kita potong, kita push cikgu. Tu kita panggil second win. Second win, ya. Kita akan buat pecutan yang terakhir. Kita all out dekat situ. Tapi di situ kita dah mula rasa keletihan. Ya. Kelesuan kan. Okey, sebab dengan tidak hadirnya oksigen tadi, dia menyebabkan proses tindak balas kimia berlaku. Okey, aerobik. Perlu tak oksigen tadi? Perlu cikgu. Perlu oksigen sebab berlaku tindak balas kimia. Dengan kehadiran oksigen maka asid laktik itu tak dikeluarkan. Asid piruvik akan bertukar menjadi asetilkolin. Lepas tu berlaku lagi kitaran Krebs, tindak balas yang lain. Ya. Okey. Okey cikgu. Okey. Apa cikgu habis ke? Saya tanya. Saya tengah tanya ciri yang kedua. Nak tahu ciri keduanya selepas ini cikgu, boleh? Okey. Macam saya dah jumpa lah slide cikgu tu. Dah jumpa? Dah jumpa. Okey, nanti kita masukkan untuk tatapan. Ya, alright. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Di dalam subjek ini dia Sains Sukan bersama dengan Cikgu Taliza. Cikgu, kan saya cakap dah jumpa slide cikgu. Nak tahu dia pergi mana tadi? Dia pergi batu berendam minum coconut shake. Betul. Coconut shake buka. Okey, promote pula cikgu ni. Okey, cikgu, silakan. Ini dia. Okey, ciri yang pertama tadi, Alisha dah cakap tadi, keperluan oksigen dalam penghasilan ATP. Okey, untuk anaerobik laktik tidak memerlukan oksigen. Anaerobik laktik tidak memerlukan juga oksigen, manakala untuk aerobik dia memerlukan oksigen untuk menghasilkan ATP. Okey, yang kedua, sumber penjanaan ATP. Okey, untuk anaerobik laktik kita ambil fosfokreatin. Fosfokreatin ni dah ada dalam simpanan badan otot. Okey, anaerobik laktik pun dah ada dalam otot tadi, glikogen dan glukosa. Manakala aerobik kita ambil dari makanan luar. Karbohidrat, lemak dan protein. Dia ada cara dia lah. Kita ada sistem dia. Baik. Okey. Yang ketiga, tempoh masa penjanaan ATP sangat terhad, kurang daripada 15 saat tadi. Tu yang tiba-tiba kita pergi lompat ke bawah. Sepatutnya di sini dulu. Okey. Terhad anggaran 15 hingga 120 saat. Manakala untuk aerobik selama yang diperlukan jika nutrien dan oksigen mencukupi. Okey, melebihi 120 saat. Okey, yang keempat, bilangan ATP yang dihasilkan daripada 1 mol substrat. Untuk anaerobik laktik, 1 mol ATP. Untuk anaerobik laktik, 2 hingga 3 mol ATP yang terhasil. Okey, manakala untuk aerobik, 32 hingga 100 ATP yang terhasil. Bergantung kepada jenis substrat yang diambil lah. Okey, yang keempat, yang kelima, kelajuan dalam melakukan aktiviti. Okey. Untuk anaerobik laktik, aktivitinya sangat pantas. Contoh acara tadi berapa? 100 meter. 100 meter. Maknanya otot bekerja sangatlah laju.
Okey, anaerobik laktik, contoh acara tadi 400 meter. 400, 800 kan? Ya. Jadi penguncupan otot cuma terkawal lah pantas saja. Okey, untuk aerobik perlahan. Sebab dia lari long distance, jadi dia lari sangat terkawal lah. Okey, jadi pengeluaran Kenapa cikgu? Kenapa cikgu terkejut kat situ cikgu? Okay. Cikgu tutup je kat situ. Mana? Cikgu tekan je. Tekan je. Tekan kat mana? Tekan slide cikgu. Tekan slide. Itu. Okey. Kena hilang. Okey. Jadi habis kelima-lima ciri sistem tenaga, tapi ada lagi beberapa ciri lah. Okey. Cuma kita refresh sikit. Baik. Okey, kita pergi seterusnya ialah latihan pengukuhan. Alright. Ini yang penting Okey, calon-calon diingatkan, murid-murid diingatkan, soalan sistem tenaga adalah soalan wajib. Wajib. Sebab dia sangat-sangat related ataupun sangat-sangat berhubung dengan aktiviti sukan. Sangat berhubung kait dengan aktiviti sukan. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Syamim, baca soalan dan jawab. Okey, silakan Syamim. Antara tempoh aktiviti berikut, manakah menunjukkan ciri-ciri latihan aerobik laktik? Anaerobik laktik. Betul baca ni sebab banyak beza ni Ya. Okey. Okey, silakan Syamim. Jawapan terus. Jawapan dia A, 0 saat hingga 15 saat. Okey, 0 hingga 15 saat. Betul tak? Betul. Okey, betul. Ya. Okey, next question. Soalan seterusnya. Hasrul boleh cikgu? Hasrul, anak ibu. Hasrul. Ya. Iya, okey, silakan. soalan nombor 2 Naimi. Soalan dia. Baca soalan tu, yang tu. Raja? Nampak cikgu. Raja di bawah menunjukkan. Soalan objektif. Mana? Anak ibu Hasrul. Awak dekat mana tu Hasrul? Ni, Soalan latihan objektif. pengukuhan. Soalan nombor 2. Antara latihan fizikal berikut yang manakah dapat meningkatkan kecekapan sistem tenaga aerobik atlet? Nampak tak? Ada tak? Awak betul kan subjek sains sukan? Okey, tak apa. Tak apa Hasrul. Hasrul bersedia lain. Okey, It's okay, Zaida. Okey, siapa nak bantu Hasrul? Zaida. Siti Nur Zaida. Antara latihan fizikal berikut yang manakah dapat meningkatkan kecekapan sistem tenaga aerobik atlet? Okey. Aerobik, ingat. Jawapan? Aerobik A. Latihan fartlek. Latihan fartlek. Okey, tenaga aerobik kita selalu sebut ialah latihan jarak jauh. Okey. Okey, tu yang kita ada jumpa senam aerobik. Senam aerobik. Senam aerobik untuk daya tahan. Okey. Soalan nombor 3, Farah. Anis. Farah siapa cikgu? Anis. Saya mencari pada Zulaikha nama Farah Anis. kat sini. Anis, silakan Anis. Raja di bawah menunjukkan penjanaan ATP dalam suatu sistem tenaga. Glikogen ke glukosa. Okey. Asid piruvid ke asid laktik. Apakah acara sukan yang menggunakan sistem tenaga di atas? Jawapan dia B. Larian 800 meter. Okey, betul. Ni tadi yang cikgu cakap tadi, glikogen ke glukosa ditukarkan kepada bentuk glukosa, untuk menghasilkan ATP akan dikeluarkan asid piruvik. Betul. Bila asid piruvik keluar tanpa kehadiran oksigen, maka akan keluarlah asid laktik. Asid piruvik bertukar menjadi asid laktik. Itu yang akan menyebabkan kelesuan. Okey. Nombor 4. Nampak cikgu, nampaknya Hasrul dah bersama dengan kita balik. Hasrul. Okey, Hasrul nombor 4. Ya, Hasrul. Silakan Hasrul. Antara berikut manakah penggunaan sistem tenaga yang betul bagi aktiviti sukan di bawah? Yap. B. Jawapan dia anaerobik laktik dengan aerobik alaktik.
Okey, berbasikal lebuh raya. Jangka masa Berbasikal macam lebuh mana? raya, Jangka masa panjang ke pendek? panjang. Panjang. Okey, jadi aerobik. Betul? Lebih daripada 120 saat? Betul, cikgu. Okey, 400 meter? 120 saat. Laktik. Jadi jawapan dia apa? 100 meter. Alat 400 meter C. tadi aerobik laktik. dengan anaerobik laktik. Okey. Aerobik dan Jawapan dia C. C. Anaerobik Laktik. laktik. Okey. C. Ini adalah contoh untuk soalan objektif. Maknanya calon kena jawab, calon kena tengok apakah kunci-kunci. Dia kena garislah sistem tenaga macam ni, dia ada ciri dia kan. Ni sistem tenaga, tengok berbasikal ciri apa, larian 400 meter ciri Orang kata apa. kehendak soalan, cikgu. Okey, ini untuk objektif. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan struktur. Soalan struktur. Okey. Okey, siapa? Ainur? Ainur Ya. Yusni. Ya. Silakan. Darjah 1 menunjukkan 3 acara sukan. A. Nyatakan satu ciri sistem tenaga bagi darjah P dan Q. P tu sumber dari fosfokreatin bab 4 kali 100. Q tu bilangan ATP dia 2 hingga 3 mol. Okey, boleh tak kalau ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain ke kawan-kawan? Kawan-kawan? Sebab banyak tadi ciri cikgu bagi. Ni satu fosfokreatin lagi. Ada cikgu. Okey, Ada. apa dia? Apa dia? Siapa nak jawab tu? Gambar saya Alisha, okey. Gambar P, kelajuan dalam melakukan aktiviti sangat pantas. Ya, betul. Okey, gambar Q, sumber perjalanan ATP, glikogen dan glukosa. Okey. Mana-mana ciri kamu kena tengok mana-mana ciri kita boleh ambil. Yang penting kamu tahu bahawa P adalah sistem tenaga, anaerobik, laktik. Okey, Q adalah ciri untuk sistem tenaga, anaerobik, laktik. Ya. Okey. Soalan seterusnya. Baik, ada siapa nak volunteer? Okey, siapa lagi nak jawab? Bagi soalan seterusnya, kawan-kawan. Saya. Okey, silakan Hanis. Okey, terus jawab. Acara yang disertai oleh atlet R memerlukan penggunaan tenaga dalam jangka masa yang lama. Apakah sumber nutrien utama yang perlu diambil oleh atlet R sebelum pertandingan bagi mengekalkan tenaga sepanjang acara yang disertai? Okey, kita tengok R. 10,000 jalan kaki. Jadi, apakah sumber nutrien yang diperlukan untuk acara yang jaraknya jauh? Ya. Atlet R memerlukan karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber tenaga. Utama. Okey. Next. C. Jawab Ainur. Saya. Siapa? Okey, Alisha. Pemain bola jaring. Ya, saya. Alisha. Jelaskan proses peralihan sistem tenaga bagi atlet R selepas 15 saat hingga ke akhir lariannya. Berlaku perubahan dari sistem tenaga anaerobik laktik kepada sistem tenaga anaerobik laktik dan seterusnya kepada sistem aerobik. Okey. Dia suruh jelaskan. Okey. Bila jelaskan proses, dia mesti ikut turutan. Sebab proses ikut turutan. Jadi selepas 15 saat. Jadi kita terangkanlah dulu sebelum ni dia adalah sistem tenaga anaerobik laktik. Dia bertukar. Selepas 5 saat dia bertukar kepada sistem tenaga anaerobik laktik. Dan seterusnya sehingga akhir larian dia akan jadi aerobik. Menjadi sistem tenaga aerobik. Betul Jadi kamu kena terangkan macam tu. Boleh tak kalau kamu tulis anaerobik
Laktik. Laktik. Buat aero. Aha. Anaerobik laktik. Betul tak? Dapat tak 2 markah ni? Mungkin 1, cikgu. Oh tak, sebab dia suruh jelaskan. Tak ada markah. Sebab okey. dia adalah proses. Proses mesti lengkap. Okey, ataupun kamu jawab betul. Anaerobik laktik. Lepas tu tak tahu. Pun tak lengkap. Ya. Tak ada markah. Kita tidak ada markah setengah. Okey. Sebab dia proses. Proses mesti daripada awal sampai akhir. Sampai akhir. Ingat okey. baca betul-betul soalan macam ni. Soalan trik Tricky question cikgu tricky okey, question. baik cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu? Okey, kita kena rehat sebab saya perlu bernafas. Okey. Baik, jadi kita bernafas sama-sama tapi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda sebab kita akan sambung balik bagi subjek sains sukan dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, tarik nafas. Lepas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Cikgu okey cikgu? Okey, dah tarik nafas. Alhamdulillah. Baik, jadi tanpa buang masa lagi, jom kita sambung dengan soalan seterusnya. Katanya Hasrul nak jawab ni. Dia dah siap sedia daripada semalam. Okey. Ready Hasrul? Okey Hasrul, silakan Hasrul. Soalan 2 cikgu kan? Ya. B. Soalan 2 B. Raja 2 di bawah menunjukkan 2 acara dalam pertandingan olahraga. Okey. Raja 2-1, 2 Roman. Nyatakan sistem tenaga dominan bagi sukan pada Raja 2. Okey. Raja 2, 1 Roman tu anaerobik alaktik. Raja 2 Roman tu aerobik. Okey. Okey. Mantap. Terbaik Hasrul. Okey, kita teruskan B. Okey. Alisha ke? Siapa? Alisha? Saya. Okey. Ainur. Ainur. Okey, Ainur. Saya cikgu. Ainur, okey. Raja 2 di bawah menunjukkan 2 acara dalam pertandingan olahraga. B. Jelaskan 2 perbezaan sistem tenaga bagi sukan dan raja di bawah. Raja 1 Roman tu tidak memerlukan oksigen untuk penghasilan tenaga sebab masa dia kurang daripada 15 saat. Okey. Untuk raja yang kedua Roman pula, dia memerlukan oksigen untuk penghasilan tenaga sebab masa dia lebih daripada 120 saat. Dah. Lengkap dia bagi jawapan cikgu. Okey. Jawapan tu lengkap. Tapi kalau dari segi markah, kamu kena tengok macam ni. Bila kita sebut 2 perbezaan. Okey, cikgu cari apa cikgu? Saya cari pen dia, tak ada. Okey. Bayangkan ada pen kat sini. Cuba cikgu tekan cikgu. Itu kan ada. Tadi suruh lembut-lembut. Tu yang takut nak tekan. Okey, cikgu. Okey, bila kita sebut 2 perbezaan, antara 2.1 dengan 2.2, ya. Kamu terus tulis dekat dalam kotak ni, Raja 1 ni apa? Lompat jauh. Ataupun kamu terus tulis anaerobik laktik. Boleh. Yang ini itu pun kamu terus tulis aerobik. Sebab kita takut calon tersalah. Dia tahu jawapan tapi dia terbalik. Terus tulis anaerobik laktik. Aerobik. Dan juga aerobik. Jadi kita tahu tu ciri anaerobik laktik, tu ciri aerobik. Okey. Bila kita sebut pula perbezaan, kalau sini kita kata tidak memerlukan oksigen. Betul. Sini mesti benda yang sama. Oksigen. Kalau sini tulis tidak memerlukan oksigen, kat sini kita tulis masa. Okey. Beza tak benda yang sama? Berbeza cikgu. Okey. Tak ada markah. Sebab dia nak 2 benda. Satu benda tapi perbezaannya sini tidak, sini perlu. Okey, yang satu tadi masa kan? Di bawah 15 saat. Itu sebenarnya untuk jawapan nombor 2. Tapi kalau dimasukkan kat sini sekali arung,
Sebab dia macam Aino cakap tadi kan, sebab dia aktiviti itu kurang daripada 15 saat. 15 saat ni adalah ciri yang kedua. Ni adalah ciri yang kedua juga. Ya. Jadi buat dia dalam kotak yang lain. Untuk kita nampakkan perbezaan itu. Nampakkan perbezaan tu. Okay. Sini sebut oksigen, sini mesti sebut oksigen. Sini sebut masa, sini sebut masa. Kalau salah satunya lain, tak ada maka. Okey. Ingat tu. Kalau dia minta ciri je, tak ada masalah. Ciri je kamu boleh letak apa-apa ciri. Baik. Tapi kalau perbezaan, mesti ada bersama lah. Okey, next. Okey, ni pun sama. Apa jawapan dia ni? Tak payah baca. Bagi je jawapan terus. Sistem tenaga dominan peluru. Ya. Syamim? Cepat. Tak. Anaerobic. Saya nampak mulut aja. Laktik disebut. Laktik. Okey, next. Okey, acara balapan. Bila kita sebut aja acara balapan, semua mesti tahu. Acara balapan apa? 100 meter, 200 meter. Acara yang melibatkan larian ataupun trek. Di atas trek. Okey, satu lagi acara padang. Okey, apa dia contoh acara balapan yang menyamai maraton? Maraton adalah sistem tenaga aerobik. Aerobik. Jaraknya jauh. Okey, apa ni acara balapan yang jaraknya pun jauh? 10,000 tu lah cikgu. 10,000, 5,000. Tapi jangan pakai sapu je letak apa-apa. 4,000 pun dia letak. 1,000 dia letak. Maknanya ada acara tu dalam MSSM. Okey. Sama juga ciri tadi kan? Bezakan ciri. Okey, sama. Okey, tenaga dominan lempar cakra. Anaerobik. Laktik juga. Okey, satu contoh acara balapan. Yang menggunakan sistem tenaga yang sama. Menggunakan sistem tenaga yang sama. 100 meter. 100 meter. Lompat jauh. Acara balapan 100 meter. Okey. Bola tampar. Ni ramai calon salah. Kenapa cikgu? Okey, tengok A. Okey, jawab. Alisha. Zaida duduk diam Zaida. Kita minta Zaida lah. Zaida. Zaida. Ya. Silakan. Jawapan dia? Jawapan terus. Jawapan dia anaerobik laktik. Itu yang salah. Sebab ramai calon tertinggal ini. Satu ciri sistem tenaga. Ciri. Ramai yang keliru ni. Itu sebab calon tolong baca betul-betul ni. Nyatakan satu ciri. Dia nak ciri sistem tenaga. Okey, baik. Alright cikgu, terima kasih banyak cikgu. Kita pun dah sampai dah cikgu. Okey, dah sampai masa akhir dah. Okey, jadi cikgu terima kasih banyak-banyak di atas orang kata ilmu tersebut kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil subjek sains sukan. Diharapkan apa yang cikgu ajarkan sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk marungi sewaktu hari peperiksaan nanti, dan juga saya mendoakan semua kejayaan adik-adik kita, dan kepada anda semua kita akan jumpa untuk subjek seterusnya pada lain hari insya-Allah dengan hos yang lain. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Fauziah binti Maksim, ibu kepada Siti Nur Zahida binti Tahrir, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin, Masjid Tanah Melaka. Mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM. Berusahalah dengan bersungguh-sungguh, semoga berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana binti Abdul Latif, ibu kepada Halisha Izzati binti Asmadi. Saya banyak membantu anak saya dalam subjek sains sukan kerana saya mempunyai pengalaman dalam bidang sukan, khususnya kejurulatihan dan pengadilan sukan bola jaring. Secara tak langsung saya dapat berkongsi pengalaman dan ilmu yang saya ada. Ia berkait rapat dengan subjek sains sukan. Saya mendoakan agar anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan
agar lulus dengan cemerlang khususnya dalam subjek sains sukan. Sekian, terima kasih.